A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siri seterusnya dalam membincangkan tentang tadabbur ayatul kursi. Dan alhamdulillah pada siri lepas kita sudah sampai kepada sub ayat yang ke-8, iaitu wala ya'uduhu hifzuhuma, iaitu tidak menjadi satu keberatan kepada Allah SWT untuk menguruskan langit dan bumi itu. Dan ayat yang terakhir ataupun sub ayat yang terakhir dalam ayatul kursi yang ke-9, iaitu mahwal aliyul azim, dan dia Allah Subhanahu wa taala al-aliyu, maha tinggi, al-azim, maha besar ataupun maha agung, ya. Dan al-ali, maha tinggi. So kita dalam membahaskan tentang maha tinggi ni, di mana kita berada, manusia, di mana manusia, di manakah bangunan yang paling tinggi dalam dunia ni, di mana? Dubai ataupun di mana-mana. Hanya setakat itu saja kita mampu. So nak pergi langit, adakah kita mampu? Tak mampu. Menggambarkan Allah tu maha tinggi. So maksudnya makhluk ataupun hamba tidak akan, mustahil, impossible nak sampai tahap yang tinggi itu. Hanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. So manusia, makhluk tidak layak untuk dikategorikan ataupun untuk dianugerahkan yang maha tinggi itu. Walaupun pangkat yang paling besar ke, siapa ke, tidak boleh digunakan maha tinggi itu. Al-Azim, yang maha besar, maha agung. So sebab Allah berkuasa, so of course lah dia maha agung. Dia boleh buat apa saja. Ya. Maha tinggi juga bermaksud menggambarkan satu kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin kita adalah mulia dalam kalangan kita, tapi Allah tu lagi mulia berbanding dengan makhluk-makhluk ataupun insan-insan manusia yang lain. Okey. Dan maha besar ataupun maha agung tadi menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Adakah kita mampu untuk memperhatikan sekejap pengaliran darah dalam badan kita, dalam urat-urat kita ni, ada berapa ribu urat dalam badan kita, adakah kita mampu untuk memperhatikan perjalanan darah dalam urat-urat kita? Tak mampu. Tapi Allah does not matter. Perkara yang kecil saja. Tak ada masalah bagi dia untuk menguruskan apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi dan apa yang ada pada setiap manusia itu. Ya? So kita tak mampu. Adakah kita mampu untuk lari daripada kematian? Tak mampu. Ya? Allah kata, kalau katalah fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal seseorang itu, makanya tidak akan dilewatkan dan juga tidak akan diawalkan walaupun seminit. So kita tak mampu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba perlunya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah, anjuran ataupun perintah kita berpuasa untuk melahirkan manusia yang bertakwa selepas berpuasa nanti, la'allakum tattaqun. Ya, itulah antara intipati makna dan pentafsiran secara ringkas, tadabbur secara ringkas ayat-ayat dalam ayatul kursi. Jadi apa specialnya ayat kursi ini? Apakah fadilat ayat kursi ini? Banyak kalau kita melihat karangan-karangan kitab-kitab daripada ulama-ulama, banyak menyerahkan tentang kelebihan-kelebihan ayat kursi ini.
Dan ulama juga ada menyebut, okay, afdal surah suratul Fatihah, a'zamul ayah ayatul kursi. Ya. Ulama kata yang utama dalam surah Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu dijadikan rukun dalam sembahyang. So dikatakan adalah surah yang utama. Tapi a'zamul ayah ayatul kursi. Ayat yang paling agung, yang teragung dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kita dapat manfaat jika sekiranya kita mengamalkan ayatul kursi dalam kehidupan kita. Jadi lepasnya apabila kita baca ayatul kursi, kita dengan yakin, kita tahu makna, kita hadam apa yang kita baca itu, insya-Allah ketakutan apabila kita berada dalam kesunyian, dalam waktu malam, takut pada hantu ke apa semua, lepas ni dah ada. Mungkin sebelum ni kita baca ayatul kursi, hantu lagi dekat dengan kita. Masalah. Sebab apa? Sebab kita tak faham, kita tak hayati apakah makna ayatul kursi itu. Jadi lepas ni kita faham, kita baca, kita pula kejar hantu lagi pada kita. Itu kita nak. Tak faham apakah kehendak, apakah intipati daripada ayatul kursi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a ti dubura kull salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-maut." Dia bermaksud Nabi kata, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya, bagi yang sesiapa yang baca ayat kursi tadi, untuk memasuki syurga, melainkan apa? Melainkan mati. Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban. Ini sahih dari segi Imam Ibn Hibban. Jadi besarnya fadilat itu antaranya. Itu satu hadis sahih yang mengutarakan tentang fadilat tentang ayat kursi. Siapa baca ayat kursi selepas solat fardu tu 5 kali, jadi akan diberi syurga dan tidak akan terhalang melainkan mati. Maksudnya nak masuk syurga ni syarat utama kena mati. Jadi tuan-tuan kalau kata nak masuk syurga, kena mati dulu. So persoalannya, adakah kesediaan kita itu untuk mati? Ya. Itulah dia paling kurang ayat kursi dalam kehidupan kita perlu baca 8 kali dalam satu hari. Ulama bahaskan bila berlaku 8 kali itu. Pertamanya berlaku selepas sembahyang solat fardu. So kita ada 5 kali solat fardu, maksudnya selepas fardu solat tu kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Walaupun kita sembahyang jemaah, kadang-kadang imam tak baca. Tak apa, imam tak baca, mungkin imam baca secara sendirian. So kita baca sendirian. Apa masalah? Hanya satu ayat saja. So kita baca dengan kita faham, kita hayati apa kita baca. InsyaAllah kita akan dapat dia punya manfaat ataupun faedah daripada ayatul kursi tersebut. Ya. Bacalah. 5 kali selepas solat fardu, dan bila kita waktu pagi, waktu petang dan waktu malam. Ketika mana malam tu? Ketika mana kita nak tidur tu. Naik katil, naik tilam. So please memang kita kadang-kadang kita baca WhatsApp dulu. Lepas baca WhatsApp ke, baca Telegram ke, lepas tu nak tidur, tarik selimut, baca dulu ayat kursi itu. So jadikan ayat kursi itu dalam menjadi satu zikir kita dalam amalan harian kita. So kita tahu besarnya fadilat dalam mengamalkan ayatul kursi itu. Ya. So dalam ayat kursi yang saya sebut di awal tadi, dalam siri sebelum ini adanya 9 ayat. Ya. So kalau kita tengok ayat yang pertama, 4 sub ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4 apa? Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Itu sub 1 hingga 4. Lepas tu ayat ini menggambarkan tentang kekuasaan
Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ayat 1 dan 9, okey, 1 dan 9, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dan sat yang ke-9 iaitu apa? Wa huwal aliyyul azim. Di sini menggambarkan Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama tadi, yang pertama Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup, dan Al-Qayyum, yang Maha kekal, yang Maha kekal dalam mentadbir. Dan ayat yang 9 adalah Al-Aliyyul Azim, yang Maha tinggi dan yang Maha agung. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri pada kita, menggambar kepada kita, ini adalah sifat aku. Kamu sebagai manusia, kamu sebagai makhluk perlu taat kepada aku. Aku sebagai Tuhan sekalian alam. Ayat yang kedua ataupun sub ayat yang kedua dan ke-8, dia ada perkaitan. Kedua, la ta'khuzu sinatun wala naum. Allah tidak merasakan mengantuk dan juga tidak tidur. Dan apa ayat ke-8? Wala ya'udu hifzuhuma. Dan tidak rasa berat bagi Allah untuk menguruskan kedua-dua langit dan bumi. Jadi kalau katalah Allah tu ada perasaan mengantuk, ada perasaan nak tidur, bagaimana Allah nak menguruskan langit dan bumi tersebut? Bercanggah dengan kita. Kita perlu waktu tidur, kita perlu waktu rehat, dan kita apabila mungkin kita boleh tahan untuk tidur, tapi kita ada signal untuk mengantuk tu, ataupun yang menguap tu. Dan ayat yang ketiga dan 7, sub ayat ketiga dan 7 yang menceritakan tentang Al-Malik. Apa yang ketiga? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang cerita Allah memiliki apa yang ada di langit, dan Allah juga memiliki apa yang di bumi. Iaitu ayat yang ketujuh, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, melambangkan Allah tu berkuasa dalam kursinya di langit dan juga di bumi. So ada perkaitan antara sub-sub ayat tersebut. Dan yang ayat yang kelima yang menunjukkan apa ayat kelima? Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Tidak ada satu pun ataupun apa pun yang terlepas dari pandangan dan pengetahuan Allah SWT, sama ada di depan ataupun di belakang. So kita sebagai manusia, kita kena berhati-hati dalam tindak tanduk kita. Kita mengerjakan apa yang disuruh, kita meninggalkan apa yang dilarang. Okay? Be cautious. Okay? Dan ayat yang sub yang keempat dan 6, apa yang keempat dan ke-6? Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan ayat ke-6 adalah wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Allah SWT dalam ayat ini, dalam ayat 4 dan 6 menggambarkan dan menyatakan tiada sesiapa yang akan memberi pertolongan kepada kita, kepada manusia, kepada semua makhluk, kecuali di atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah secara rumusannya, tadabburnya ayat kursi kepada kita selaku hamba, selaku pembaca yang inginkan orang-orang yang bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan itu saya rasa kita sama-sama amalkan ayat kursi ini dalam kehidupan kita, dan kita amallah apa isi kandungan dan apakah praktikal yang kita boleh buat daripada kandungan ayat tersebut. Dengan itu saya minta maaf dengan apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang kurang itu dinisbahkan saya sebagai hamba yang lemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.